السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulamul Mubtadi. Pada muka surat 40 Jawi. Rumi berapa tu? Rumi 53 ataupun 52 gitu ke? 52 atau 53? 52 atau 53. Kalau Jawi 40, yang mana kita berhenti dekat dan wajib atas tiap-tiap Muslim lelaki menyuruh dengan sembahyang akan ahlinya, kan? Maknanya habis lah ni. Malam ni habis lah. Fasal ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan wajib atas tiap-tiap Muslim lelaki, kita kena lelaki ni. Sebab tu jadi lelaki ni payah macam-macam. Tunggu jadi lelaki, senang jadi perempuan. Tunggu. Tapi orang perempuan nak jadi macam lelaki, tapi sebenarnya senang jadi perempuan lagi. Senang nak masuk syurga pun senang. Tapi Nabi kata ramai orang perempuan lah dalam neraka. Pelik tak? Kalaulah masa nak tiupkan roh, Jibril bagi tick one, male, female. Nak ada? Female lah, perempuan nak senang. Kahwin, patuh pada suami. Suami jahat macam mana pun patuh je lah. Patuh yang apa yang disuruh, yang tidak berlawanan dengan hukum syarak. Lepas tu jaga harta dia, patuh perintah Allah dan Rasul, masuk syurga. Kita lelaki payah. Ada amal makruf nahi munkar, ada kita buat. Keluar kita tu wajib tu. Fardu wajib kifayah, fardu kifayah. Tarik orang, bawa orang yang sesat ke jalan yang benar. Kita nak buat pun tak mampu. Itu baru satu. Kalau ada apa-apa kenduri kendara kita kena pergi lelaki. Takkan nak jadi apa? Ke Sumbang lagi. Ke Sumbang duduk di rumah mencampur. Masjid fardu kifayahnya lelaki, perempuan sunat aja, nak datang boleh, tak nak datang tak apa. Lepas tu pula tengok ni, nak kena suruh ni. Wajib tu, dan wajib atas tiap-tiap Muslim lelaki. Maknanya kalau tak buat dosa, kena lagi. Lepas tu kena cari makan lagi. Mudah jadi perempuan. Macam mana? Dah jadi jantan. Takkan nak tukar, mana boleh tukar. Dan wajib atas tiap-tiap Muslim lelaki menyuruh dengan sembahyang akan ahlinya daripada isterinya. Dia wajib suruh.
isterinya sembahyang. Sebab kita membicarakan tentang orang yang tak sembahyang dan hukuman pemerintah terhadap orang yang tak sembahyang, iaitu bunuh. Yang sebelum ni, minggu lepas. Jadi kena suruh. Isteri pula tak mau dengar cakap, kerah bedal. Kena suruh juga. Siapa suruh kahwin dengan dia? Kalau isteri yang taat, okeylah, mujur. Okey. Isterinya yang baligh. Ini menarik untuk dibahaskan. Dia sebut ni isteri yang baligh. Dapat kita faham, ada tak isteri tak baligh? Tak ada, tapi dia kata isteri yang baligh. Bila kata, kalau begini, wajib lelaki menyuruh sembahyang akan ahlinya daripada isterinya. Cukup lah. Isteri. Tapi dia kata isteri yang baligh. Maknanya adalah isteri tak baligh. Kalau tidak, kenapa nak sebut baligh? Betul tak? Sebut isteri saja. Maknanya ada ke? Sebenarnya ada. Ini hukum Islam. Ini yang orang-orang kafir, dia nak bantai Islam, dia bantai kat sini. Dia nak belasah Islam, nak jatuhkan Islam, dia jatuh kat sini. Kerana orang Islam dalam syariat kita boleh kahwin dengan budak belum baligh lagi. Cuma tak boleh serah dekat suami dia selagi dia belum baligh. Dah datang haid baru boleh serah kat suami. Cuma kahwin boleh walaupun tak baligh lagi. Itu syariat. Kena terima, Nabi bawa. Cuma kahwin je lah, aku nikahkan kau, aku terima nikah. Dan dia punya wali hanya wali ab'ad je, atau wali mujbir, ataupun ayah saja yang boleh. Wali adik-beradik, wali bapa saudara, anak saudara kan, itu tak boleh. Hanya boleh wali ayah saja. Wali mujbir dia panggil. Kahwinkan anaknya yang belum baligh, anak perempuan dia yang belum baligh. Boleh. Cuma lepas kahwin, aku terima nikah, aku sah semua, tak boleh bagi kat laki dia. Bawa balik. Bila boleh bagi kat laki dia? Itulah bini orang tu. Bini orang apa besar ni? Tapi cop dulu. Mudah kata sekarang, aku cop dulu. Sebab apa cop awal-awal ni? Lawa sangat, takut dikebas orang. Aku cop dulu. Tapi tak boleh serah kat laki dia. Tak boleh. Pegang, mak ayah pegang lagi. Malah kalau kata bulan Ramadan, yang wajib bayar zakat fitrah dekat dia tu, mak ayah lagi. Walaupun dah jadi bini orang. Malah nafkah, wajib mak ayah lagi bagi makan nafkah apa semua. Bukan laki dia. Sebab dia istilah dia panggil belum tamkin, belum serah lagi. Cuma sekadar nikah aja. Boleh. Okey. Jadi bila serah? Bila dah baligh, maka bolehlah serah kepada suami dia. Sebab tu dia kata lelaki wajib suruh isterinya. Tapi yang baligh, yang tak baligh lagi, bukan kewajipan suami walaupun bini dia. Habis kewajipan siapa? Ayah dia. Bukan kewajipan suruh aja, kewajipan makan, pakai, apa semua. Malah zakat fitrah sekalipun ayah lagi. Yang baligh. Ini kalau dapat dekat orientalis, yang tu kan. Sini dia bantai kat sini. Orang Islam gila set lah apa sini. Dia bantai kat sini. Sedangkan kita siapa dah baligh baru boleh serah. Dia mana kira tu janji dapat bantai. Malah Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, pendapat yang masyhur adalah umur 6 tahun. Yang masyhur lah. Tapi diserah pada Nabi itu umur 9. 9 dah baligh dah. 9 kan kecil lagi. Kecil tu orang Melayu. Orang Arab 9 tahun, rasanya dah 15 tahun macam orang Melayu 15 tahun. Kita kecil, orang Arab besar. Rangka besar. Okey? Ada pun isterinya yang kecil. Tengok. Isteri kecil yang tak baligh lagi. Tu layout. Kita tak tahu apa hikmah. Mungkin sampai waktunya nanti kita tahu hikmah dia. Sekarang kita tak tahu sebab berlambak yang besar tak kahwin-kahwin. Berapa ramai anak dara yang tak kahwin-kahwin, umur 40, umur 30, 40 tak kahwin-kahwin. Tiba-tiba dia cari orang kecil apa aja, sebab tu tak berlaku. Mungkin satu hari nanti tak ada lah. Tak tahulah. Maka terpaksa cop awal. Mungkin lah. Itu hikmah dia. Sekarang tak berlaku. Macam poligami. Dulu orang kata mendu kahwin. Akhir sekali baru tahu sekarang ni berapa puluh ribu dekat Terengganu saja. Yang kalau monogami satu dengan satu, berapa puluh ribu dah saya baca. 30,000 ke? Tak ada laki. Sekarang macam mana? Mereka adalah makhluk yang lemah. Perlu dibantu. So macam mana? Itu baru Terengganu. Lepas tu ada yang lain-lain. Saya baca scroll-scroll tu terkeluar. Kita baca gitu je lah.
Kalau kita dalam Malaysia ni, tak tahulah berapa peratus perempuan yang tak boleh kahwin sebab tak ada lelaki. Kalau nak main kahwin aja boleh. Kena yang jahat ke, kena apa? Kena kaki pukul, isak dadah. Jadi kena pilih juga. Nak pilih tak ada. Yang baik semua telah laku keras. Telah disapu awal-awal lagi. Sekarang macam mana? Penyelesaiannya poligami. Itu hikmahnya. Betul kata, oh tak mau. Nak poligami boleh. Laki orang lain. Laki aku sorry. Okey. Nanti anak dia nanti, perempuan, tak ada laki macam mana? Mak dia tu yang tak nak bagi laki dia tu, mak masa tu dah umur 60. Anak 60 lebih. Hidup lagi katalah. Anak dia dah umur 40. Macam mana masa tu? Gitu mu tak bagi tu lelaki mu kan. Cerita banyak kan. Sekarang anak macam mana dah umur 40 lebih. Anak dia nanti. Tu kan tak boleh. Ada kali tak apalah mencarilah. Dah pun 2 pun jadi janji ada lelaki. Sedap kau cakap gitu. Kau dulu. Aku tak ada masalah poligami, tapi lelaki orang lain. Terkejut. Kita ingat dah okey lah. Aku tak ada masalah poligami, kata orang perempuan. Tapi bukan lelaki aku, lelaki orang lain. Inilah penyelesaiannya. Tapi bukan wajib, tak wajib. Cuma nak bagi tahu itu hikmah hukum Islam, itu aja nak bagi tahu. Begitu juga apa hikmah budak kecil yang tak balik lagi boleh dikahwinkan pula. Apa hikmah dia? Kita tak tahu, mungkin tak sampai, tak tahulah akan datang. Semua yang besar-besar semua mati awal ke apa ke. Tinggal yang kecil-kecil. Tak cok awal, jawabnya dikebas orang. Ni kau dulu. Setakat cok aku, ni menantu aku. Ni menantu aku nanti nak kahwin dengan anak aku. Nanti. Silap-silap orang lain sambar. Mana ada tanda ikat? Tunang pun boleh putus. Nikah terus. Bila orang nak masuk Minang tak boleh bini orang dah. Alah, bini orang. Umur berapa? 5 tahun setengah. Bini orang. Kenapa duduk kat rumah mak bapak lagi? Mana boleh serah kat lelaki dia? Tu ada hukum ni. Sebab tu dia kata, adapun isterinya yang kecil. Kecil tu tak balik lagi. Yang ada baginya ibu bapa. Ada bagi ibu bapa lagi. Maka wajib atas keduanya mengajarkan dia. Bukan suami. Bukan suami. Siapa yang wajib ajar? Ibu bapa dia lah. Dia bini orang kan? Bini orang yang belum balik. Maka tak ada kewajipan atas suami lagi. Okey? Maka jika tiada baginya ibu bapa, kalau katalah anak yatim, piatu, nak buat macam mana? Nikahlah. Tapi nak duduk dengan siapa? Tak ada yatim piatu. Terpaksalah duduk dengan suami dia juga. Cuma tak boleh sentuh, tak boleh apa. Tak boleh buat apa-apa selagi belum balik. Haram. Maka duduk sekali dia jagalah. Okey? Wajib atas suaminya seperti yang balik. Wajib atas suami ajar atau suruh isteri tadi sembahyang. Sebab dia tak ada mak bapak. Okey, tu sikit. Dan sahayanya. Sahaya tu hamba lah. Biarlah cerita bab tadi habis. Setengah orang dia tak mau cerita bab ni sebab dia nampak Islam tu jadi gitu. Apa pula hukum Islam? Sebut je lah. Kan? Hukum Islam tu sebut je lah. Takut benda. Hukum Islam kan. Sebab tu kita jarang dengar. Jangan dengar. Sebab tak ada orang sebut. Kalau ada ustaz pun dia takut kalau dia sebut nampak macam tu kan. Nampak tak elok. Macam tak elok aja. Bagi saya, apa benda tak elok? Benda hukum Islam. Baca je. Orang yang fikir tak elok, di otak dia yang tak betul. Elok aja. Sebab tengok tak elok ke? Dah balik baru serah. Okey apa? Bukan bagi budak kecil. Bukan apa? Pedolifia apa? Pedolifia. Bukannya benda tu. Yang suka kat budak-budak tu. Orang tua tak suka. Orang dewasa tak, dia suka budak-budak. Dia otak mereng sikit. Bukan tu, sebab dah balik baru buat bagi serah. Malah menjaga perempuan lah tu. Kalau tak jaga, dah jadi bini mu, buat balik Buat balik. Umur 5 tahun setengah. Itu pun tak jaga perempuan. Tu jagalah tu, tak boleh serah lagi. Okey? Habis bab tu. Dan sahaya. Kalau dia ada hamba, ni kita baca sekali lalu je lah. Sahaya mana ada hamba dah sekarang tak? Dan sahaya hamba yang muslim, maka wajib juga suruh semayang. Yang tadi lelaki suruh isterinya yang dah balik semayang. Jika isteri yang tak balik lagi, yang suruhnya adalah ibu bapa dia. Tapi kalau ibu bapa dia tak ada, wajib juga atas suami untuk suruh. Dan kalau dia ada hamba yang Islam, maka suruh juga, wajib suruh hamba untuk semayang. Nampak kewajipan semayang sampai suruh, wajib suruh hamba tu semayang. Tapi yang Islam lah. Kalau hamba yang
bukan Islam, tak payah suruh. Sebab hamba dia boleh Islam dan boleh bukan Islam. Dan tak boleh paksa dia tu masuk Islam atau tidak. Tak boleh paksa. Dan biasanya kalau ada hamba, kalau dia tu kafir, suruh dia masuk Islam, maka aku merdekakan dia kau. Maka dapat pahala kat situ. Merdekakan hamba dapat pahala, menyebabkan orang masuk Islam pun dapat pahala. Okay? Bab hamba ni dibincang Kifayatul Muhtadi ujung sekali. Habis bab. Habis bab ni bab ibadah. Habis bab ibadah bab munakahat. Bab muamalat dulu, jual beli. Habis tu bab munakahat. Lepas tu bab siasah, bab politik. Last sekali bawa bab hamba. Dia letak. Sebab apa? Sibuk belajar bab hamba buat apa awal-awal, bukan hamba ada pun. Belajar habis-habis ni. Lalu semua tu dulu. Bertahun-tahun baru belajar bab hamba. Hamba apa? Muqatabah lah. Hamba mak anak lah. Tahu tak hamba mak anak? Hamba mak anak nama dia. Ada dalam kitab ni. Dan dikeraskan akan mereka itu akan memperbuatkan sembahyang tu. Bukan suruh, kalau suruh isteri tadi ke, anak tadi ke, ataupun hamba tadi ke, bukan suruh gilah sembahyang, pergilah, bukan. Mula-mula suruh sembahyang ni masuk atur lah. Biasalah cakap, normal lah. Tapi tak sembahyang, kena keras. Sembahyang. Kejut tak? Apa benda ni buat? Pukul berapa ni? Setengah jam lagi. Kena keras. Mula-mula biasalah. Masuk atur lah ni. Mayang. Standard lah. Tiba-tiba lagi setengah jam, tak sembahyang lagi. Suruh tadi pukul 1 tengah hari, sembahyang Zuhur. Pukul 3:30, 3:40 tak sembahyang lagi. Takkan nak? Pergilah. Sembahyang, marah. Kuat. Takkan tu pun nak kena ajar. Kuat suruh. Ini suruh. Kalau tak baca buku, pergi baca buku tu. Mu nak bodoh ke apa? Mu nak jadi bodoh, pergi baca buku. Tapi tak sembahyang, pergilah sembahyang. Pergilah. Gitu pula, terbalik. Baca buku tu penting juga, tapi jauh penting sembahyang. Saya dengar lagi, saya ingat saya baca 1-2 artikel aja yang kata 80% orang Malaysia Islam tak sembahyang. Saya dah sebut banyak kali dah. Saya dengar baru ni siap pagi tadi 85%. Saya tengok 80% tu, tak ingat sinar harian ke apa, sok-sok khabar gitulah. 80%. Yang tadi saya dengar pula, tak ingat radio apa. 85%. Tak sembahyang, 85%. Kalau ada 100 orang, 85 orang tak sembahyang. 15 je sembahyang. Kalau ada 1,850,000 tak sembahyang. Ini rasanya silap-silap Allah turun bala ni. Sebab dah macam terlalu melampau. Dan sepatutnya dia menjadi usul tergempar masuk dalam parlimen Dewan Rakyat, ketuk meja buah-buah sampai pecah meja tu. Ini ketuk meja benda lain. Masuk dah, kita tak boleh ni. Ahli-ahli parlimen yang bukan Islam duduk diam-diam. Kami nak cerita kat kami-kami ni. Semua tak kira parti dah. Apa dah jadi ni? Orang Melayu mengikut kajian yang terbaru 85%. Ada kami tak parti, buat kajian sendiri. Kita buat keluar berapa peratus. Mungkin salah kajian tu. Tak apalah, ketuklah meja puas-puas. Saya nak mencelah. Sepatutnya. Sebab dah benda ni teruk sangat dah. Itu tak payah cerita anak zina setiap berapa minit dah. Di Jabatan Pendaftaran Negara yang tu, daftar tu, setiap berapa minit saya tak ingat, ada yang tak ada bapak. Setiap berapa minit dah. Teruk dah. Itu kira yang maksudnya perzinaan yang berlaku, maksudnya lahir anak tak ada bapak. Itu pun teruk dah. Berapa banyak nama je, bin tak ada. Nama je. Bin tak ada. Itu lagi tu. Risau betul lah. Sebab kalau kena tu Allah turun bala, dia tak kira ustaz-ustaz semua kena. Bukan dia kena ustaz punya sebab ustaz ni baik, maka rumah dia tak kena. Tak. Kena habis. Tok guru, tok garu habis kena semua. Tu kita sebut. Kalau tidak aku peduli apa, bukan anak bini aku, bukan keluarga aku, kamu nak terjun dengan aku. Patut cakap gitu lah kan. Tak payah peduli sibuk orang lah. Sibuk orang ni orang marah balik ni. Kalau mengajar tak sibuk orang tak marah. Tapi kena sibuk juga sebab apa? Kalau kena dengan aku kena. Dah lah dekat dengan laut. Dah saya duduk ni, kalau dekat tingkap tengok tu laut tepi tu. Kat sini jauh juga. Ada berapa lama nak sampai? Beberapa minit.
Ni kalau kena, aku kena dulu. Sutra bilang. Kena pesan lah juga. Pesan lah. Aduhai. 85%. Cannot brain lah. Tak masuk akal. 85%. Sebab apa tu? Sebab daripada kecil. Daripada kecil tak suruh. Dan tak dipaksa, tak dipukul. Nabi kata murus sabiyya bisalah. Suruh anak kamu sembahyang. Idza balagha sab'an sinin. Umur 7 tahun. 7 tahun qamariyah. Maknanya kalau ikut IC dia, ikut surat beranak 6 tahun lebih. Dekat-dekat 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, umur 10, fadribuh. Pukul lah. Pukul kalau tak sembahyang. Suruh pukul. Bukan suruh pukul anak kalau curi, pecahkan pasu bunga jiran, curi pensel kawan. Itu tak suruh pukul. Suruh bagi balik ganti je. Pukul jangan. Jangan pukul benda tu. Gaduh dengan kawan, tak kena tambah lagi. Tak payah pukul yang tu. Nasihat. Ni tak semayang. Kena pukul. Tapi yang tu tak pukul. Yang lain pukul pula. Aku kena panggil dengan cikgu disiplin. Mu tahu, malu muka. Ketuk tambah. Sebab apa? Sebab kacau kawan ke apa ke semua. Tu nasihat aja. Tak boleh pukul. Tak semayang ni pukul. Ni tak semayang. Alah, tak semayang Jepun. Gitu lah. Tak semayang je. Bukan buat bukan isap dadah pun. Gitu pula. Tu yang jadi 85%. Lepas ni naik 90 ke apa? Aduh, hai. Tu. Itulah masalahnya. Mak ayah pun nak semayang. Ahli sunat wal jumaat. Orang ahli sunnah wal jumaat. Dia ahli sunat wal jumaat. Sunat, 2 sunat, air raya. Wal jumaat, semayang jumaat. Tu je ada. Orang duk sibuk ahli sunnah wal jamaah, dia ahli sunat wal jumaat. 3 semayang tu lah. Air raya pertama, air raya haji, raya puasa. Lepas tu jumaat. Entahlah. Nak cakap kan lagi tak tahu dah. Malah kalau suami tak semayang, isteri boleh minta fasah. Saya pergi mahkamah, saya nak beritahu ni. Saya nak minta cerai lah, nak fasah dia panggil. Dia tak boleh minta cerai dengan suami. Si isteri minta cerai dengan suami, tak bau syurga. Tapi dia pergi tok qadi, kalau sekarang pejabat agama, isi borang kata nak minta fasah. Fasah tu minta cerai lah. Alasan kerana suami tak semayang. Boleh, terima. Diterima. Tapi kalau suami tak ada duit, tak terima. Suami tak ada duit, tak ada. Mana dia tak ada duit? Sabarlah. Kalau semua kaya, siapa nak miskin? Utanglah jadi orang miskin tu. Sabarlah, itu je kemampuan yang ada. Tapi kalau suami tak semayang, boleh. Boleh. Suami pukul, boleh. Dia adalah beberapa tu. Dera, bukan pukul, dera. Semua boleh. Tapi kalau miskin, tak boleh. Tak ada duit, tak boleh. Macam mana tak ada duit? Dan diajarkan mereka itu akan rukun agama Islam. Kena ajar lagi tu. Kata jadi lelaki payah. Tukar jantina pakat-pakat tukar. Tak boleh. Dan diajar mereka itu akan rukun agama Islam. Kena ajar rukun agama Islam. Rukun Islam lah. Iaitu rukun Islam yang 5. Apa dia? Iaitu berlafaz dengan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena ajar. Bukan tu aja. Kalau gitu sedap je lah. Suruh dia nyanyi lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Settle masalah. Yang ni yang susah ni. Apa dia? Serta i'tiqad. Ni susah. Ajar tu senang je. Sebab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Okey, dah selesai. Tak, bukan itu saja ni. Serta i'tiqad. Maksudnya, bila kata aku naik saksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Allah tu, kena cerita, Tuhan. Tuhan tu, Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tuhan yang wajibul wujud. Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Yang mana wajib atas kita tahu sebanyak 13. Iaitu wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Tak kena sebut semua. Hayah satu lagi, tinggal. Sebut, okey. Lepas tu ajar satu-satu. Allah itu wujud. Dalilnya, buktinya. Kalaulah Allah tak wujud, kalau Tuhan tak ada, macam mana alam ni boleh ada? Cukup macam tu je. Bukan suruh syarah panjang-panjang. Allah itu kekal. Kerana kalau Allah itu binasa, maka itu adalah sifat yang lemah bagi sifat ketuhanan. Maka Allah itu kekal. Simple-simple aja. Tengoklah umur dia berapa.
Kalau umur 15, cara 15. Umur 7 tahun, cara 7 tahun. Mungkin umur 7 tahun, so hafal je dulu. Wujud kidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadis qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudra iradah. Hafal je dulu umur 7. 8. Dah makin laju dia, makin hafal. Lepas tu 9, 10 ajar sikit. Sikit. Bukan ajar terus semua. Wajib ajar pegangan tu. Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang jadi macam-macam ni, pegangan yang pelik-pelik, akidah pelik-pelik, iman, rukun iman, beriman tapi pelik-pelik ni sebab tak ajar. Akhir sekali dia cari dekat YouTube macam air longkang. Ada tak dalam longkang? Ada tak tahi? Ada air kencing. Ada orang kecil dalam bol, dia kecil dalam lubang. Ada. Mana tahu rumah dia ikut dia, toilet dia. Ada tak susu? Ada orang buat dalam singki. Susu jatuh masuk dalam longkang juga. Ada tak air tebu? Semua ada. Busuk ada, wangi ada, semua campur dalam longkang. Kalau pandai pilih, okey juga. Ni tak pandai pilih YouTube, maka main ambil aje. Dia kena pandai pilih. Dalam longkang tu dia ada bubuh apa? Dalam longkang ada apa? Paip getah dulu kan, dulu punya paip. Dia bubuh kat mana? Dalam longkang, pasal tak? Benda tu sekarang ni dia bubuh paip yang dekat rumah-rumah kita tu, paip besi tak. Lepas tu dia pakai bukan PVC apa tah, getah tu kan. Kan dia masuk panjang ada, lepas tu ada T. Ada tempat-tempat dia bubuh dalam longkang je. Sebab apa? Sebab bukannya boleh masuk air dalam tu pun, cuma dia letak dalam longkang. Kalau nak ambil dalam YouTube tadi, ambil yang dalam tu, air cuci tu, luar kotor tapi dia ada saluran dia. So, perumpamaan. Jangan ambil air car dalam longkang tu. Tiba-tiba anak kita tak tahu, kita tak ajar dia, dia tengok, wah nampak ni bagus ni, dengar mantap, faham. Akidah bukan akidah yang benar. Tu yang jadi sekarang. Tu yang jadi. Jadi kena ajar berlafaz 2 kalimah syahadah serta i'tiqad. Pegangan akan dia. Beriktikad ni susah ni. Dan mendiri segala sembahyang yang difardukan dia dengan sempurna. Dan suruh pula anak tadi ataupun isteri tadi sembahyang yang 5 tadi, yang fardu dengan sempurna. Bukan suruh sembahyang. Kita salah faham. Pergi sembahyang. Tak lepas lagi nak cakap kat anak, pergi sembahyang, anak pergi sembahyang. Cakap isteri, pergi sembahyang. Dia pun sembahyang. Tak lepas lagi. Sebab bukan suruh sembahyang aja. Tengok ni. Dan mendiri segala sembahyang yang difardukan, 5. Difardukan dia dengan sempurna segala syaratnya. Syarat sah sembahyang apa? Tu masalah tok lelaki pun tak ngaji syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang sekali dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil. Ajar tak wuduk anak ataupun isteri. Suci daripada hadas besar. Ajar tak wuduk. Ajar tak anak kalau anak yang dah besar mandi wajib atau isteri mandi wajib. Itu syarat dia. Kena ajar. Sebab tu bila mula-mula kahwin disunatkan untuk mandi suami isteri. Maknanya bukan mula-mula kahwin sampai ke tua tak apa, cuma tua tu tak berapa nak teringin sangatlah, tu jelah. Okey, mula-mula kahwin, mula-mula kalau boleh hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jangan tunggu lama-lama. Mandi sekali. Kita dengar mandi sekali nampak benda lain. Tak, bukan tu. Disunatkan mandi sekali sebab nak tengok kalau berjunub, nak tengok bini tu mandi junub betul ke tak. Tengok, selama ni mandi junub gini ke kalau kering pada haid? Mandi macam ni ke? Tak duduk ke? Ada tempat-tempat yang tak kena ni? Maka waktu itu kewajipan dia. Sebab tu dia kena tengok. Itu mandi sekali. Sebab tu sunat mandi sekali. Awal-awal kahwin. Sebab nak takut-takut dia mandi wajib salah. Dia belajar dengan ayah dia ke? Dia tak belajar ke? Takut salah. Ini mandi sekali tengok benda lain. Tengok tu. Cara dia mandi wajib macam mana? Duduk ke tak duduk? Sebab kalau tak duduk, bimbang takut ada tempat yang tak kena air. Bila tak kena air, tak sah mandi wajib. Bila tak sah mandi wajib, haram pegang Quran, haram baca Quran, sembahyang tak sah. Panjang cerita. Sebab tu mandi sekali. Tu tujuan dia. Okey. Dan ajar syarat itu tak ajar aurat pula. Sebab dalam syarat sah sembahyang kena tutup aurat. Kena ajar dia cara tutup aurat. Belikan dia kain telekung. Telekung pula kalau boleh jangan beli 2, beli 1. Yang 1 terus. 2 pun boleh tapi dia ada risiko sikit.
Kita biasa beli dua kan? Satu dah atas, satu lagi kain bawah. Janganlah beli tu. Beli satu je. Kalau dah ada, pakailah yang akan datang. Kalau isteri dah banyak sangat, cari isteri lain, beli untuk dia. Kenapa saya? Tu tak ada. Tu cerita lain. Beli satu daripada atas sampai bawah. Orang kena kata serelum, tahu serelum? Serelum satu semua sampai bawah. Jangan beli dua. Bukan salah. Kalau lah silap-silap takut terselak masa tengah semayang tu. Dia selak macam tu, maka nampak kot celak kot bawah ni, kot ni. Dia pakai pula mungkin t-shirt, mungkin tak pakai apa kat bawah, nampak di sini sikit kot bawah tu. Memang tak ada orang nampak, tapi batal lah semayang. Kalau dia semayang elok-elok, Allahu Akbar. Tak ada masalah. Takut-takut tu lah masa nak bangun. Jadi kenapa tak cari satu sampai ke kaki? Benda dah ada. Ada siap buat boleh keluar ke tangan lagi. Cek keluar tangan sikit. Tak kisahlah yang keluar tangan ke, yang tak keluar tangan ke. Benda tu kena ajar tentang tutup aurat, tentang isteri. Bukan, gila semayang, itu saja. Bukan, kena ajar berkaitan dengan aurat. Sebab aurat adalah syarat sah semayang. Kena ajar berkaitan dengan kiblat. Jangan main letak atas sejadah tu. Ada kiblat tepat dia kena mesti sini. Tak boleh sengit walaupun sedikit. Kena ajar bab kiblat. Apa lagi? Kena ajar bab najis. Kalau dia semayang tak boleh ada najis kat badan. Begini cara cuci sebagainya. Semua kena ajar syarat. Bukan suruh semayang aja. Dan rukunnya. Kena ajar rukun. Niat, qasad, ta'arud, ta'yin. Itu rukun yang pertama. Satu-satu ajar. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Cuba sebut. Salah. Allah. Oh, tak boleh itu. Haram sebut itu. Sebab ada panjang. Allah. Habis tu nak panjang kat mana? Panjang dekat lah tu. Jadi Allah. Panjang situ tak apa. Jangan panjang kat tempat lain. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Benda-benda macam tu. Kena ajar. Kita tak tahu isteri semayang. Allahu Akbar. Kita tak tahu dia bunyi macam tu. Suruh semayang aja. Sekali semayang dia tak sah. Tak lepas kewajipan kita. Nak jadi lelaki lagi. Tukar perempuan. Tu sikit lagi. Tak habis lagi. Ajar pula rukuk, tidak, sujud, bacaan. At-tahiyatul mubarakah. Baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakah. Tak boleh. Pedah lagi. At-tahiyat. Tak boleh. Pedah lagi. Kena ajar gitu. Sebab kita tak dengar dia baca. Bawa kahwin mana dengar. Rupa-rupanya bila dah umur 60, dah 40 tahun kahwin, cuba baca tahiyat. Daripada dulu baca tahiyat sama lah. Sama, cuba baca. At-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatul lillah. At-tahiyat. Ha simple ke ha pedah tu? Tahu ha, tapi at-tahiyat. Tekanlah sikit. Maka cili. Tonyoh cili, pedah. Contoh. Takut-takut benda tu senyap. Benda tu tak tahu. Salah suami salah. Suami tidak mengajar isterinya. Kemudian dan memberi zakat kepada orang yang mustahak baginya. Kena ajar bab zakat. Kalau ada duit banyak zakat, begitulah. Zakat emas, zakat perhiasan, berapa ratus gram je boleh pakai. Berapa ratus gram zakat emas yang orang perempuan boleh pakai? Bukan ada rumah ada 3 kilo emas. Tak? Dengar cerita ada 3 kilo rumah. Dia maksimum 800 gram boleh buat emas perhiasan. Tapi 800 banyak tu. Tapi itu maksimum lah. Kalau pakai kat sini tu gini jalan. Maksimum. Jika lebih pada tu kena bayar zakat dan sebagainya. Kena ajar bab zakat. Kemudian dan puasa bulan Ramadan. Kena ajar puasa. Benda ni membatal, ni tak batal, ni batal, masuk sesuatu ke dalam rongga. Kena ajar sesuatu. Dan datang kepada haji. Orang yang kuasa kena ajar pasal haji jika nak pergi haji. Ya, ni biasanya tak ada masalah. Kita pergi je kursus berapa belah kali tu. Selesai ya? Maka sekaliannya yang tersebut tak dapat tiada. Apa tak dapat tiada? Mesti. Daripada menyempurnakan dia dengan segala syarat-syarat, segala syaratnya dan rukunnya. Mesti. Ajar semua tu. Kalau tidak, berdosalah suami tadi. Lagi dan kena sambut dan apa? Dan keadaan Nabi Muhammad. Betul? Okey. Dan keadaan Nabi Muhammad itu daripada Quraisy. Kena bagi tahu kat isteri. Kalau dia tak tahu lagi, kalau dia tahu tak apalah. Bahawasanya kita ada nabi. Nama nabi kita Muhammad. Tahulah abang. Tak apalah, nak bagi tahu je. Kalau tahu baguslah. Lepas tu pula nak kena bagi tahu anak isteri apa dia? Nabi kita orang Quraisy. Dan nak beritahu apa? Dan adalah Quraisy itu daripada Arab.
Quraisy tu maknanya orang Arab. Nabi kita Arab, dia banyak kabilah. Macam kita lah, Melayu banyak, Melayu Jawa, Melayu Banjar, Melayu macam-macam Melayu. Macam Melayu kan? Jadi macam tu juga Arab, dia macam-macam ada. Tapi Nabi kita jenis Arab Quraisy. Arab tapi jenis Quraisy. Okey? Kena bagi tahu. Dan wajib diajarkan bahawa Nabi kita Muhammad itu dibangkitkan dia bagi segala umat. Nabi kita nama Muhammad tadi, dia diutuskan oleh Allah dan diutuskan kepada segala umat. Tak macam Nabi dahulu. Nabi dahulu contoh Nabi Musa, diutuskan untuk Bani Israel saja, bukan Bani Melayu. Macam kaum Nabi Hud diutuskan untuk kaum dia saja. Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan sebagainya hanya untuk kaum dia saja. Tapi Nabi Muhammad kita semua kaum, semua sekali kena bagi tahu. Dan dia adalah Nabi dan kena ajar dia, iaitu wajib diajarkan bahawa Nabi Muhammad kita itu dibangkitkan dia bagi segala umat yang sampai seru kepadanya. Yang sampai seru, yang tahulah, yang jenis duduk lautan tu kan, itu dia tak tahu. Tapi tak adalah sekarang. Kalau dulu itu tak apa, dia ada panggil ahli fatrah, dia mati masuk syurga walaupun dia bukan Islam, sebab dia tak tahu agama tu apa, tak pernah dengar pun seruan Nabi, tak pernah dengar pun tentang Islam. Tapi yang sampai seru itulah nabinya. Dan tempat dibangkitnya itu di Mekah. Kat mana dia dilahirkan atau dia dilantik tu di mana? Di Mekah. Kena beritahu kat isteri. Dan Mekah tu kat mana? Negeri yang terlebih maklum. Tak payah cerita lah, Mekah pun tak kerti. Terlebih maklum. Dan bila dia di situ, dia tak wafat, dia tak hidup daripada kecil sampai wafat dekat situ, dan berpindah, bahasa lain hijrah. Nabi SAW ke Madinah, ke Yathrib. Maka dia pergi ke Madinah, kena ajar. Dan pergi ke Madinah itu dengan suruhan Allah SWT. Allah yang suruh, bukan pelarian, bukan lari, bukan tak tahan, kena dera dengan orang Mekah pergi lari, bukan. Allah yang suruh pergi hijrah. Kena ajar dekat isteri, dekat anak. Baginya akan demikian itu. Maknanya suruhan baginya untuk berhijrah. Sebab apa? Apa bukti Allah suruh Nabi berhijrah? Bukan Nabi nak pergi sendiri. Buktinya Nabi adalah orang terakhir yang keluar. Sebelum Nabi keluar, semua sahabat keluar dulu. Kalau Nabi tu penakut, sebab kena tindas, dialah keluar dulu. Tapi dia adalah orang terakhir, sehingga dikepung rumahnya baru dia keluar. Kata riwayat, kata dia ambil pasir, dia baca ayat Quran. Ayat tu rahsia lah. Ayat tu nak kena lain lah, PM tepi lah. Tak banyak kita nak. Ayam golek 2 ekor, telur sepatah. Dia baca ayat, lepas tu dia baling. Semua dia tak nampak Nabi keluar. Maknanya orang terakhir, sampai kena kepung. Baling pasir macam tu, macam semua tak nampak aja. Maka Nabi boleh keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu bukti bukan Nabi takut. Kalau takut, dia orang pertama keluar, bukan orang terakhir. Sampai kena kepung baru nak keluar. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Perintah daripada Allah. Kemudian pergi ke Madinah, atau nama waktu tu Yathrib. Dan disambut besar-besaran. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Habislah sampai habis. Disambut dengan syair. Dijadikan pemimpin di situ. Kalau seorang itu pelarian, tiba-tiba sampai ke tempat negara yang dia nak lari, ada tak orang angkat jadi pemimpin? Itu bukti Nabi bukan lari. Mana ada kalau orang kan pelarian-pelarian kan, sampai kat Malaysia kita angkat jadi orang nombor 1 negara. Ada pula. Mana ada gitu. Okey. Mereka memang menunggu-nunggu. Malah sebelum Nabi hijrah tu, sebenarnya dah ada sekumpulan orang Madinah datang buat perjumpaan secara senyap-senyap. Bila nak keluar dan sebagainya. Dijemput untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin di Yathrib, atau nama sekarang Madinah. Dan ditanamkan jasadnya, dan wafat Nabi SAW di Madinah. Dia lahir di Mekah, wafat di Madinah. Umur 40, terima wahyu di Gua Hira. Jibril turun,
ayat Quran yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Kemudian hijrah ke Madinah berumur 51 tahun lebih. 51 tahun apa? 52 tahun. Bukan. 53 tahun. Betul. Kenapa? Berlaku Isra' dan Mi'raj ketika masih lagi di Mekah. Ketika itu Nabi berumur 51 tahun 51 tahun 8 bulan 13 hari. Itu berlaku Isra' Mi'raj, masih lagi di Mekah. Setahun lebih selepas pada itu baru hijrah. Maknanya tambah sikit, lebih kurang umur Nabi 53. Lebih kurang. Nak tepat-tepat kena tengok sejarah. 53. Baru hijrah. Nabi wafat umur 63. Maknanya di Madinah cuma 10 tahun. Di Mekah ketika dilantik menjadi Nabi 13 tahun. Sebelum tu 40 tahun. Maksud tak dilantik menjadi Rasul lagi. Lepas tu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi menyampaikan 23 tahun aja. Cuma di Mekah 13 tahun tak berapa mendapat sambutan. Tak sampai 500 orang yang beriman. Pergi ke Madinah berderu, beribu beriman. Okay? Tu kena cerita kat isteri tu. Dan dekat anak. Dan wafat dia di situ umur 63. Dan ditanamkan jasadnya yang maha mulia di negeri itu juga. Tak bawa pergi mana-mana di situ. Kata Imam Nawawi, antara langit dan bumi lagi mulia langit. Kerana langit mempunyai makhluk penduduk langit. Kerajaan langit. Kerajaan langit siapa? Ayuping. Kang. Ayuping. Kerajaan Allah lah maksudnya. Kerajaan langit ada penduduk langit. Penduduk langit adalah malaikat. Dan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah buat maksiat. Dan beribu tak tahu berjuta tak tahulah. Ketika Nabi naik Isra' dan Mi'raj sampai ke Baitul Ma'mur. Satu bait ada langit ketujuh ada satu tempat beribadah macam Kaabah. Macam dekat Mekah tu, macam Kaabah, tapi nama dia bukan Baitullah macam dekat Mekah tu. Namanya Baitul Ma'mur. Wat-tur wa kitabim mastur fi rakim mansyur wal Baitil Ma'mur. Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Surah Tur. Jadi Baitul Ma'mur kat atas dia betul-betul daripada Kaabah bawah ni. Kalau straight naik sampai langit ketujuh, kat situlah kedudukan dia. Ketika Nabi naik di situ, Nabi tengok 70,000 malaikat pergi ke situ untuk tawaf, untuk beribadah. Dan tak keluar-keluar. Nabi tanya Jibril, "Omaya, berapa lama dah gini?" Jibril kata, "Sejak kewujudan aku dah gitu dah. Tak tahulah Jibril wujud bila." Kalau bahasa Melayu, bahasa sekarang, sejak aku lahir gitu dah. Itulah. Tapi Jibril bukan lahir. Tak ada sebut gitu. Maksudnya sejak aku ingat kewujudan aku, macam tu dah. Tiap-tiap hari 70. Jadi banyaknya malaikat di langit sebagai penduduk langit. Maka langit lebih mulia daripada bumi. Sebab bumi banyak orang jahat. Banyak kerosakan. Okay. Ketika Nabi wafat dan dikebumikan di dalam bumi, bukan di langit kan? Ayat yang kubah hijau tu. Kalau pergi Madinah kan ada kubah tu, awak dalam tu. Yang kita lalu masuk ke Raudah, lepas tu pusing kiri. Lepas tu jalan slow-slow. Lepas tu kena halau. Haj, khuruj. Dia suruh keluar. Sebab jalan slow-slow, dia kena jalan laju. Sambil-sambil nak bagi salam kat Nabi nampak. Muhammad Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan ada situ kan. Masa jalan tu slow-slow lah. Kena berhalau pun kena halau, aku tak peduli. Sebab nak pusing balik, jauh nak datang balik. Dia boleh jalan bagi salam kat Nabi. Kita macam-macam nak cakap. Jadi slow jalan. Kat situ tu, di situ. Daripada di situlah. Dikebumikan, di situlah. Jasad Nabi dikebumikan di situ. Maka bila dibumikan di situ, secara automatik bumi lebih mulia daripada langit. Sebelum itu Nabi ada atas bumi, di permukaan. Maka langit lebih mulia daripada bumi. Bila Nabi wafat, dikebumikan dalam bumi, automatik bumi jadi mulia, lebih mulia daripada langit.
So Nabi kita adalah lebih mulia daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Bila dia ada kat situ, automatik lah tempat tu mulia sekali. Sebab dia ada di situ. Jadi makna kata Imam Nawawi gitulah. Asalnya langit lebih mulia daripada bumi. Apabila wafatnya Nabi dan dikebumikan di situ, maka waktu itu bumi lebih mulia daripada langit. Wafat ke di situ. Habis. Saya cerita ni bukan nak bagi suruh dengar. Bagi tahu ni nak kena bagi tahu isteri dan anak. Jangan lupa cerita ni. Nanti kan dengar, okey. Balik tak cerita. Kena wajib cerita kat isteri, wajib cerita kat anak. Okey. Walhasil, Abirah. Walhasil, kesimpulannya lah. Kesimpulannya, wajib atas segala ibu bapa, wajib atas segala ibu bapa dan orang yang ada baginya ahli. Dia penjaga, dia ada ahli, dia ada orang yang di bawah jagaan dia. Sama ada ibu bapa ataupun penjaga, bahawa ia diajarkan segala anaknya, semua anaknya dan ahlinya, isteri-isteri, akan barang perkara yang terkandung dalam bab al-aqidah yang terdahulu. Kena ajar semua dalam bab akidah. Yang kita dah belajar bab akidah tu, semua kena ajar. Siapa wajib ajar? Bapa, suami. Kalau bapa tak nak ajar, boleh tak? Boleh. Tapi dia perlu paskan tanggungjawab itu kepada orang lain. Kalau bayar, tak bayar, tak bayar. Dia paskan, okey, aku hantar kau dekat guru ni, mu belajar. Maka bila dia ni belajar dan faham, maka terlepaslah suami, terlepaslah ayah. Dia bukan mesti dia ajar, orang lain pun ajar boleh juga. Cuma dia kena bawa dalam bab akidah. Okey, yang terdahulu itu dia kata dah terdahulu, dah sebut belakang-belakang ni bab akidah. Bila sebut akidah, tentang ketuhanan lah. Tentang ketuhanan. Dan disuruhkan mereka itu dengan sembahyang. Tengok, suruh lagi. Tadi dah cakap dah. Sebelum tu dah cakap dah. Nak bagi tahu kena suruh sembahyang. Anak isteri. Dan puasa dan lain-lainnya. Semua kewajipan-kewajipan agama tutup aurat dan sebagainya. Dan wajib ia, dan wajib lagi. Tengok, wajib lagi lelaki ni. Ia mengajarkan mereka itu, anak isteri tadi, segala furu'nya, segala cabangnya. Apa dia? Yakni furu' agama Islam, cabang agama Islam. Apa dia? Daripada sembahyang 5 waktu. Suruh lagi sembahyang. Berapa kali dah suruh ni? Furu' agama Islam dan sembahyang 5 waktu itu, dan rukunnya, kena ajar rukun sembahyang. Padahal dah sebut tadi. Sebut lagi sekali. Yakni rukun sembahyang dan syaratnya, syarat sah sembahyang. Kena bagi tahu, dah sebut tadi, disebut 2 kali. Bukan 2 kali, kalau saya baca daripada awal, rasa 7-8 kali dah sebut dah. Dan yang membatalkan dia, kena ajar sekali. Ini perkara yang membatalkan sembahyang, ini batal, jadi jangan buat, nanti batal. Kena ajar. Sebab tu bila kita ajar anak kita perkara yang membatalkan, dia takkan tergagu-gagu lah, termain-main. Kita tak boleh, nanti batal sembahyang. Tapi kalau kita tengok budak-budak yang bagus ni, yang semayang, kita boleh tengok, dia kadang-kadang bergerak tu banyak. Budak baik dah ni, banyak dia gerak. Sebab ayah dia tak ajar lah, tak boleh buat macam ni, nanti batal. Dia suruh ayahnya suruh apa? Semayang. Padahal tak cukup lagi. Kena bagi tahu, macam ni tak boleh sebab batal. Perkara yang membatalkan. Yakni membatalkan semayang. Kena ajar anak isteri. Demikian lagi diajarkan segala yang tersebut itu bagi orang yang lainnya daripada hamba sahaya. Dia cerita hamba pun sama juga. Hamba sahaya pun wajib ajar, tapi kita tak payah baca lah hamba sahaya kan. Yakni yang lain daripada hamba sahaya seperti kaum kerabat seseorang itu. Selain pada hamba sahaya pun, jika ada kaum kerabat, anak-anak saudara, itu lepas martabat dia, lepas anak isteri, maka kalau kata ada anak saudara, ajar anak saudara sekali. Kalau ada pakcik, makcik, ajar pakcik sekali. Ya kerabat, namanya kerabat. Kerabat ni daripada perkataan qaraba. Qaraba tu maksud dekat. Kerabat tu adalah keluarga dekat. Mudah kata, yang tak boleh kahwin. Jadi janganlah anak isteri aja. Luaskan sikit ajaran tadi. Kalau dah selesai, yang wajib dah selesai,
bawa pergi ke anak-anak saudara, cucu dan sebagainya. Sebab kewajipan asal ayah. Tapi kita luaskan sebab kita dah selesai untuk anak isteri. Takkan duduk saja. Maka ajarkanlah kerabat-kerabat yang terdekat. Allah, susahnya jadi laki. Dosa tak buat tu dosa. Habis kita masuk fasal baru, dah habis dah. Bab akidah habis, tutup. Masuk bab fiqh pula. Apa dia? Pada menyatakan segala fardu wudu. Cerita bab wudu balik. Begitulah kitab fiqh. Wudu balik, basuh muka, basuh tangan, gitu gini. Tu je lah. Boleh belajar bab wudu balik? Boleh tak? Bab wudu nanti adalah basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki, khuf. Akan masuk sekali khuf. Pakai khuf, perkara yang membatalkan dan sebagainya. Ini kitab fiqh. Jadi dalam 40 muka surat yang jawi adalah bab akidah. Dah habis akidah. Masuk bab fiqh sebanyak 130 muka surat. 40 muka surat bab fiqh, bab akidah 130 muka surat, bab fiqh, bab ibadah saja. Lepas tu ada berapa? 100 muka surat lagi bab muamalat. 100 muka surat lagi lebih kurang bab munakahat. 100 lagi lebih kurang bab siasah, jenayah dan sebagainya, hudud apa semua. Lepas tu ada 20 muka surat lagi bab hamba. Tak tahulah khatam bila, kiamat dulu ke apa, tak tahu. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu, insya-Allah kita sambung akan datang. Bab ini satu fasal pada menyatakan segala fardu wudu. Itu sudah tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.